Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aura kedamaian, salam hijrah diri. Alhamdulillah, sekali lagi insyaAllah hari ini kita akan sambung sesi bedah buku Aura Personality Warna, melihat diri, cara baru melihat diri, perhubungan kehidupan daripada perspektif yang segar dan komprehensif. Tulisan saya pada tahun 2008. Dan naskah di tangan saya ini naskah cetakan ke-6 tahun 2014, dan kalau tak silap saya dah lebih kurang 10 kali cetak. Lepas tu dihentikan cetakan dan tak ada lagi di pasaran, dah habis. Masih ada yang PM tanya nak dapatkan buku ni, minta maaf banyak, saya pun dah tak ada stok dia. Yang buku ni pun untuk koleksi sendiri saja. Tapi kalau berminat, konten yang hampir sama, 50% daripada buku ini ada di sini, dibongkar potensi diri melalui personality warna. Yang ni boleh order dekat iQuest lah, insyaAllah. Baik, kita akan sambung sesi bedah buku kita. Kita dah masuk ke personality 7 warna dan kita dah masuk ke personality hijau. Personality hijau, aspek sosial. Personality hijau adalah personality yang seimbang, natural, harmoni dan seorang yang cintakan kedamaian. Namun begitu, mereka begitu terhubung dengan alam semula jadi, cintakan perhubungan sesama manusia, pencinta alam tumbuhan dan suka memelihara haiwan. Personality ini harmoni daripada segi perhubungan sosialnya. Mereka rapat dengan ahli keluarga, saudara mara dan teman-teman. Kerana bagi personality hijau, golongan ini penting bagi mereka meluahkan perasaan secara semula jadi, serta dapat menjadi pendengar yang baik kepada mereka. Personality hijau berbicara ataupun berkomunikasi dari hati. Oleh itu, mereka berharap mereka difahami oleh orang lain, tidak disisihkan, dan kehadiran mereka dalam masyarakat dapat diterima ramai. Personality hijau tidak suka bersendirian. Mereka juga terbuka, ekspresi, peramah dan jujur dalam banyak perkara. Jika dilihat pada 7 warna spektrum cahaya, warna hijau adalah warna yang berada di tengah-tengah. Ini bermakna personality hijau mementingkan sesuatu yang seimbang dan mengharapkan sesuatu bentuk kehidupan yang harmoni, stabil, selesa dan tenang. Mereka sukakan keharmonian dalam sesuatu perhubungan serta dalam apa juga gerak kerja yang dilakukan. Personality hijau menghayati hidup yang sempurna dan berusaha secara bersungguh-sungguh untuk memilikinya. Dari satu sudut, kemewahan bukanlah sesuatu yang mereka kejarkan, namun melaluinya mereka mampu mencipta lebih banyak keharmonian dalam hidup. Bagi personality hijau, impian yang terlalu tinggi hanya membebankan perasaan, tak kala terlalu memikirkan mengenainya. Namun, mereka menjanakan impian yang selesa bagi diri mereka. Malah bagi mereka, hidup itu sendiri adalah satu anugerah yang besar. Hijau faham hukum kejadian alam melalui hukum penarikan, hukum pasangan dan hukum perhubungan. Mereka mengaplikasikannya dalam hidup, dalam banyak aspek kehidupan, dan sentiasa mensyukuri setiap anugerah yang diperolehi. Baik, saya kupas sikit ya. Personality hijau ni macam warna spektrum itu sendiri. Kalau kita lihat warna frekuensi cahaya, kalau dalam ilmu kromatologi ataupun ilmu cahaya, warna-warna ni tadi adalah kombinasi cahaya cerah tu adalah kombinasi warna-warna. Jadi kalau daripada 7 warna pelangi, warna hijau ni adalah warna yang berada di tengah-tengah.
Ciri warnanya merupakan warna sekunder, gabungan warna kuning daripada keluarga warna panas, wakil daripada keluarga warna panas iaitu kuning, dan gabungannya dengan biru. Kuning dicampur biru jadi hijau. Biru daripada wakil daripada keluarga warna yang sejuk. Jadi selepas daripada hijau ni, kita akan membicarakan keluarga warna yang sejuk pula, biru, indigo dan violet. Sebelum ini, episod sebelum ni kita bicarakan merah, orange dan kuning, yang merupakan daripada keluarga warna yang panas. Jadi di hujung keluarga warna yang panas tu ada kuning. Dan sebelum keluarga dan selepasnya adalah keluarga warna yang nanti sejuk, iaitu bermula daripada biru. Jadi pertemuan biru dan kuning akan menghasilkan warna hijau. So hijau ni pengantara. Saya selalu mengumpamakan dalam kelas-kelas kuliah saya, hijau ni macam central station. Macam kita pergi dekat KL Central, so dia center untuk semua stesen. Jadi dia pertemuan untuk kita nak naik, nak tukar komuter dengan LRT, contohnya begitu, ataupun nak pergi ke KLIA, contohnya begitu. Jadi dia center, termasuk kita kata nak tukar bas-bas lah, ataupun bas-bas pun berhenti di situ, contohnya lah, ataupun hentikan penumpang-penumpang di situ supaya dapat transit ataupun dapat exchange, dapat tukar untuk transportasi yang lain. Jadi hijau ni merupakan stesen sentral ataupun center yang menjadi tempat transit untuk pergi ke tempat lain. Jadi peranannya pada tubuh nanti kita akan dapati kalau dalam sistem cakra hijau tu terletaknya di dada. Di dada ni ada jantung dan paru-paru yang peranannya untuk pumpkan darah, dan darah merupakan sistem transport untuk oksigen pergi ke seluruh badan, ke atas dan ke bawah, dan akhirnya menghantarkan oksigen ke setiap organ dalam badan. Setiap organ badan memerlukan oksigen, dan selepas itu dia exchange, dia ambil karbon dioksida, dia transportkan balik kepada paru-paru untuk paru-paru exchangekan untuk exhale, untuk keluar, dischargekan daripada sistem tubuh. Jadi sistem ini sentiasa berlangsung 24/7 tanpa henti. Jadi kalau faham dengan analogi ini, personality hijau, saya kupaskan supaya anda nampak gambaran dia. So personality hijau ni merupakan orang yang center, berperanan besar dalam komuniti, dalam masyarakat. So aspek sosialnya dia ada di mana-mana. Dan dia people, dia orang yang memang selalu di kalangan orang. Dan dia mesra dengan orang, dia suka dengan orang, dan dia suka benda-benda yang harmoni, menyatukan, kesatuan, kesempurnaan, keharmonian, pertemuan, kasih sayang. Itu peranan orang hijau. Jadi kalau anda lihat diri anda sedemikian, anda sedang bawa ciri hijau. Mungkin dia personality anda, mungkin dia sebahagian besar yang anda bawa bukan personality asas, tapi sebahagian besar yang anda suka bawa ciri-ciri hijau. Jadi kalau anda seorang yang nature, seorang yang natural, sukakan alam tumbuhan, sukakan alam haiwan, maknanya sukakan kucing, sukakan pets, sukakan maknanya mesra alam, sukakan alam tumbuhan, suka bercucuk tanam, tak suka bercucuk tanam pun amat menghayati keindahan alam, suka travel untuk lihat nature, bermaksud anda kemungkinan besar personality hijau ataupun menerapkan banyak ciri hijau. So dari segi komunikasi, orang hijau ni dia berbicara daripada hati, dia bercakap daripada perasaan. Saya rasa, saya saya mengalaminya, saya faham, saya merasainya. Itu skrip-skrip yang biasa orang hijau bawa. Lalu dia mencari seseorang yang juga memahaminya dan yang mampu menjadi pendengar kepada luahannya, termasuk dia juga mampu menjadi pendengar kepada apa yang nak diluahkan. Okey, so biasanya mereka ni semula jadinya terbuka, ekspresi, peramah, dan mereka ni banyak perkara mereka amat jujur. Jadi dari segi perasaan mereka jujur, dari segi percakapan mereka jujur. Jadi kadang-kadang terlalu betul bendul. Okey, tapi orang hijau ni sebab dia ada ciri kuning, dia tidak betul bendul yang ikut sahaja pak turut. Dia bijak, dia seorang yang bijak. Dia pandai menyampaikan apa yang nak dia bicarakan. Okey.
Biasanya mereka sukakan sesuatu yang harmoni, stabil dan seimbang. Sebab tu orang hijau ni dia mudah percaya, dia mudah bagi perasaannya kepada orang lain. Jadi jangan main-main dan jangan kecewakan orang hijau. Banyak orang-orang yang berpersonaliti, yang bersikap mungkin warna-warna yang panas, seperti warna merah, warna orange, mereka tak sedar mereka menyakiti pasangan mereka ataupun menyakiti personality yang berwarna hijau ni. Katalah pasangan dia warna hijau kan, jadi dia tak perasan dia menyakiti. Jadi orang hijau ni pula dia akan cepat terasa dan tersinggung dengan perbuatan mereka yang tak peka dengan perasaan orang lain. Jadi bila dia nak cakap, bila dia nak sampaikan sesuatu, nak buat keputusan, dia buat ikut penilaian dia sahaja. Jadi pada orang personality yang sama, contohnya kalau orang yang cakap lepas, yang dengar pun yang cakap lepas, jadi mereka tak ada apa-apa. Mereka dua charge yang hampir sama. Jadi dia tidak memberikan efek yang berlebihan. Tapi kalau dia cakap lepas kepada orang yang sensitif, orang yang peka, orang yang harmoni, orang yang kejiwaan, jadi ini memberikan impact, kerana orang yang kejiwaan, harmoni itu tadi, dia akan ambil hati, dia akan diterasa. Jadi dia ambil masa untuk lupakan apa yang orang itu telah cakap ataupun telah tadi tanpa sengaja telah lafazkan, ucapkan. Jadi itu akan ambil sikit masa. Untuk personality hijau, memaafkan. Biasanya begitulah. Tapi kalau nanti pergi ke lebih sejuk, biru, indigo, dia makin sensitif. Hijau ni dia ada kepekaan tapi dia masih lagi harmoni. Jadi kadang-kadang dia boleh bersikap cepat untuk menetralkan dirinya. Jadi orang hijau ni faham tentang hukum pula. Dia tahu hukum penarikan, hukum penciptaan. Dalam alam ini ramai orang sekarang ni kan, contohnya dewasa ni ramai orang teruja untuk pergi kuliah-kuliah law of attraction, kemudian pergi kuliah-kuliah yang law of projection. Jadi ini semua adalah hukum yang selepas beberapa hukum yang asas. Jadi macam anda nak belajar tentang hidup, tapi anda tak nak belajar benda yang paling akar. Contoh, anda belajar buat nasi, tapi anda tak tahu nak masak nasi. Jadi belajar buat nasi goreng, nasi pattaya, jadi hebatlah. Tapi kena beli nasi putih, sebab nak masak nasi putih pun tak pandai. Jadi masak nasi putih lembik, nak masak nasi putih mentah. Macam mana nak buat nasi goreng? Kalau pergi belajar dulu, pergi ambil ijazah dulu, terus ambil ijazah yang buat nasi goreng, contohnya USA, nasi goreng pattaya, nasi goreng nasi biryani lah, nasi merah lah. Tapi asas untuk masak nasi putih pun mungkin anda tak mahir lagi. Jadi kadang-kadang bukan salah ilmu itu, tapi anda belajar sesuatu yang mungkin bukan akar pada sesuatu ilmu. Orang hijau ni dia faham tentang akar, bermaksud dia belajar untuk menghayati yang asas. Contoh, dia faham tentang alam ataupun dia menghayati alam. Jadi dia faham bahawa kehidupan ni Allah Ta'ala hantar, ada orang yang macam ni, ada orang yang macam ni. Lalu dia cepat memahami tentang orang lain. Tapi orang lain belum tentu faham dia. Sebab tadi orang lain dia tak peduli tentang alam. Orang lain mungkin tak kisah pun, dan orang lain mungkin terus menikmati alam tanpa terlalu melihat penciptaan alam ataupun nak menghayati anugerah daripada alam sendiri. Jadi kalau kata orang hijau ni, dia dengan tumbuhan, dia begitu bersyukur sebab dia melihat tumbuhan ni sebagai satu anugerah rezeki. Orang orange, orang merah, orang kuning, dia tak lihat macam tu. Yang dia tahu, buah ambil petik masam, tak sedap, manis sedap. Contohnya macam tu. Dia nak yang elok-elok saja. Contohnya macam itulah. Jadi kerana orang hijau memahami tentang alam, mereka ini begitu menghayati perhubungan, kemanusiaan. Jadi memahami prinsip-prinsip tentang kehidupan ataupun dunia sosial itu sendiri. Jadi salah satu perkara yang harus kita menilai tentang orang hijau, kenapa mereka berwatakkan begitu? Sebab dia faham ada hukum penciptaan. Itu hukum pertama. Allah ciptakan manusia ni sebagai makhluk. Dan bukan manusia saja makhluk, ada tumbuhan, ada haiwan,
dan ada berbagai lagi mikro dan makro organisma ataupun kehidupan yang lain. Yang keduanya, daripada hukum penciptaan tu tadi, Allah ciptakan dia berpasangan. Itu juga hukum. Sebelum nak cakap pasal attraction, jadi dah belajar pasal law of attraction, dah belajar pasal law of projection, tapi silap-silap terlupa, tak menghayati penciptaan, tidak menghayati bahawa dalam penciptaan tu Allah jadikannya berpasang-pasangan. Ini semua Allah sebut dalam Al-Quran. Allah ciptakan. Maksudnya hukum pertama penciptaan. Allah ciptakan Adam daripada segumpal tanah, itu penciptaan. Kemudian Allah jadikan Hawa, hukum berpasangan. Allah jadikan segalanya berpasang-pasangan. Wasamawati wal ard, langit dan bumi. Jadi Allah jadikan bahawa segalanya ada hukum keseimbangan kerana adanya pasangan, adanya keseimbangan. Adam dan Hawa itu dua sifat yang berbeza. Mana mau charge yang sama, ini tadi menarik, ni perlu charge yang berbeza baru dia akan menarik. Dari segi outlooknya, dari segi dalamannya, dari segi kerohaniannya, dari segi cara fikirnya. Orang kata yang lelaki ini 9 akal, yang perempuan itu 9 nafsu. Jadi semua ini menggambarkan sifat ataupun karakter yang berbeza, tapi saling memerlukan, saling melengkapkan. Jadi baru akan faham kenapa ada hukum attraction, kenapa ada hukum projection. Kerana yang lelaki projectionnya macam lain, yang perempuan projectionnya macam lain. Kemudian baru berlaku attraction antara satu sama lain. Jadi saya cakap ni nak memahamkan bahawa ramai orang teruja dengan law of attraction, baca buku-buku law of attraction, tapi dia lupa menghayati law of creation. Sedangkan law of creation ini tadi akan lebih mendekatkan kita dengan kehebatan penciptaan, kerana Allah memberikan hukum ni bagi kepada dua jalan, iaitu melalui ayat-ayat Qauliyah. Qauliyah ni ayat-ayat yang kita baca melalui kitab-kitab Allah, melalui hadis dan Al-Quran dan hadis. Kemudian kita belajar ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terbentang pada alam. Terbentang pada alam ni melalui rahsia penciptaan alam. Okey. So hijau adalah salah satu daripada cara kita menghayati alam, kerana bumi ini juga kehijauan. Planet bumi ini dikatakan planet hijau, a green planet. Okey, untuk kita menghayati alam. Kalau anda yang baru mengikuti, kita sedang baca buku Aura Personality Warna. Buku ini saya tulis tahun 2008 dan ini bagaimana nak memahami cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan melalui perspektif yang segar dan komprehensif. Buku ini tentang psikologi manusia, nak memahami tentang personality ataupun karakter manusia. Kita sedang membicarakan tentang personality hijau, aspek sosial. Okey, tadi saya bicarakan hijau ni seorang yang memahami hukum kejadian alam daripada segi hukum kejadian, law of balance, hukum penarikan, hukum berpasangan dan sebagainya. Lebih kurang begitu. Lalu mereka ni seorang yang biasanya lebih bersyukur dan menghayati anugerah setiap sesuatu perkara dalam kehidupan. Sebab tu dia susah pun dia bersyukur, dia senang pun dia bersyukur. Tapi it doesn't mean that orang hijau ni dia suka yang susah. Dia akan suka dan dia akan mencari kesenangan. Cuma dia tidak terlalu memaksa diri untuk mencapaikan kemewahan. Okey. Personality hijau, kita sambung Personality hijau suka dan pandai berbicara. Oleh itu, tidak hairanlah mereka mampu bercakap berbagai topik selama beberapa jam. Mereka mempunyai kecerdasan idea dalam pelbagai topik dan mampu bercerita panjang mengenainya. Mereka menghayati perkara melalui perasaan. Lalu mereka mahir menyuarakan rasa itu dalam bentuk percakapan ataupun bual bicara. Pandangan dan pendapat mereka ikhlas dan pandangan dan pendapat mereka ikhlas dari perasaan dan pandangan dan pendapat mereka ikhlas dari perasaan yang mereka miliki. Mereka berterus terang dan tidak suka berselindung. Oleh itu, sesiapa yang baru mengenali personality ini mungkin terkejut dengan cara personality hijau yang begitu terbuka. Namun, bagi mereka perkara ini adalah biasa dan semula jadi. Sikap keterbukaan dan berterus terang ini menjadikan mereka dilihat natural dan seimbang.
mungkin anda personality hijau, mungkin pasangan kepada personality hijau, mungkin suka dengan personality hijau. Lalu anda mengambil banyak ciri. Kita ni macam pelangi. Mungkin warna asas kita kuning, tapi kita suka personality hijau dan kita ambil banyak ciri orang personality hijau tu. Mungkin mak kita personality hijau, lalu kita terbawa-bawa personality mak kita. Lalu kita pun membawa ciri hijau tu dalam kehidupan kita. Okey. Hijau ni ramai dan dia alami, jadi tak heran kalau dia ramai yang rasa dirinya pun hijau. Sebab anda mungkin melihat ini banyak kena dengan diri anda, tapi tak semestinya warna asas anda. Macam mana nak tahu warna asas? Kena buat ujian personality warna yang kita dah bacakan dalam bab yang sebelumnya. Okey. Ini dah part yang ke-20 sebenarnya, sebab kita baca, kita kupas, kita baca, kita kupas. Buku ni dalam 170 page je, tak banyak, tapi sebab kita baca, kita kupas dan kita kongsikan ilmu-ilmunya juga secara ilmiah. Jadi ini macam sesi telaki lah untuk anda dengar kaedah dalam ilmu psikologi warna, energi psikologi, sesuatu yang masih baru, sebab tak semua orang yang belajar kaunselor ataupun kaunseling, yang belajar psikologi, faham tentang psikologi dalam konsep warna ataupun dalam konsep kromatologi, dalam konsep color terapi. Saya merupakan antara yang berpeluang menjadi pengasas, menjadi yang antara yang awal peneroka dalam ilmu ni di Asia Tenggara. Jadi waktu saya buat PhD tahun 2006 tu, waktu saya presentkan paper saya, ada dua sahaja presenter ataupun yang bawa topik yang hampir sama. Seorang daripada US dan seorang daripada Asia, iaitu diri saya sendiri. Dan pada masa itu saya pun tak tahu bahawa saya jadi di kalangan yang pioneer di Asia. Selepas saya dah ambil, dah buat, dah pilih tajuk dan saya dah mula komit dengan tesis-tesis yang berkait rapat dengan tajuk psikologi warna ini. Selepas itu baru saya diberitahu oleh supervisor ataupun dean saya, dekan ataupun supervisor saya lah yang supervisekan saya punya tesis, saya punya research paper apa semua. Pada masa itu dia bagi tahu actually tak ramai di dunia yang buat subjek ini. So kalau di Asia pun pada tahun yang saya buat tu, saya wakil yang akan viva pada tahun 2006 ya. Jadi itu satu peluang pada saya sebenarnya, seolah-olah menjadi wakil ataupun yang prime, yang premier pada Asia. Tapi sayangnya di Malaysia ataupun waktu kita perkenalkan di Malaysia, topik ini bukanlah satu topik yang disambut baik oleh para academician, kerana mereka melihat topik ini masih lagi topik yang bukan kepada mechanical physics. Apabila dia membicarakan aspek sains, mereka tidak cenderung, kerana penilai kita kebanyakan PhD holder ataupun kita punya method aliran doktrin, aliran pembelajaran di Malaysia, mereka lebih bersifat kuantitatif. Kuantitatif ini lebih berpegang kepada kuantiti sains, iaitu dalam bentuk mechanical science, bukan dari segi kuanta ataupun philosophical science. Jadi topik-topik ini kemudian pada tahun 2009, 2010 baru mula diterima. Sebab itu saya diminta menulis buku ini pada tahun 2007 oleh penerbit, oleh Puan Ainun sendiri daripada PTS. Jadi Puan Ainun bagi tahu topik-topik sebegini sebenarnya ada permintaan, tapi tajuk-tajuk ini tidak ditulis dalam bahasa Melayu. So permintaan di kedai-kedai buku, buku tentang psikologi warna, human behavior based on colours, color psychology, kromatologi, konsep color terapi, semua ini buku-bukunya dalam bahasa Inggeris. Jadi penulisnya penulis barat. Jadi pada masa itu para intelektual dalam Dewan Bahasa, termasuk Puan Ainun adalah wakil di Dewan Bahasa, yang ada syarikat penerbitan sendiri. So beliau meminta saya menulis tentang buku ini. Jadi saya dijemput oleh PTS Millennia Sdn Bhd, di mana PTS Millennia ni merupakan anak syarikat dalam PTS
PTS ni syarikat besarnya, PTS Millennia ni anak syarikatnya, dan di bawah PTS Millennia hanyalah penulis-penulis jemputan. Pada masa itu Dr. Fazilah Kamsah, banyak buku diterbitkan di bawah PTS Millennia. Dr. Tengku Asmadi, Dr. Daniel, yang kita selalu lihat penceramah yang selalu muncul di kaca TV, termasuk Dr. Tengku Asmadi tadi kan, motivator. Tengku Asmadi, Dr. Fazilah Kamsah juga motivator. Kemudian Dr. Fazli juga di bawah PTS Millennia, dan saya penulis kelima yang dijemput di bawah PTS Millennia pada masa tersebut. Okey. Kita sedang baca Aura Personality Warna, buku tahun 2008. So kita dah masuk personality hijau, aspek sosial. Saya habiskan aspek sosial pada rangkap ataupun petikan yang akhir. Personality hijau, ya. Namun begitu, personality hijau ini ada kalanya suka bercakap perihal mereka terlalu lama. Antaranya adalah pengalaman mereka, kisah hidup, harapan dan perkara yang mereka senangi. Macam terasa je tu. Mereka kurang gemar mengambil tahu secara mendalam kisah ataupun perasaan orang lain. Apabila terlalu asyik bercerita, ada kalanya mereka kurang peka tentang respon orang sekitar. Oleh itu, kadang-kadang kelebihan mereka berkomunikasi ini menjadi kelemahan kembali kepada diri mereka. Mereka perlu sedar kadang-kadang bukan semua orang suka mendengar cerita berkaitan dengan diri orang lain. Kebiasaannya orang lebih cenderung mendengar sesuatu perkara yang dirasakan perlu dan berkaitan dengan hidupnya. Oleh itu, mereka dalam perhubungan yang lebih efektif, personality hijau perlu bijak untuk memilih topik dan menarik untuk didengar. Itu tentang personality hijau dalam aspek sosial. Okey. Jadi kalau nak tahu personality anda warna apa, satunya boleh datang untuk lakukan diagnosis aura di office saya, di center saya ataupun di klinik saya. So kita ada mesin analisis diagnosis aura video mesin untuk cek. So anda akan dapat result yang begini. So itu gambar saya, dan anda tengok saya memang personality hijau. Yang saya sedang baca ni adalah banyak tentang diri saya sendiri. Dan antara yang tadi saya baca tadi, orang hijau ni tak boleh terlalu banyak bercakap tentang dirinya, pop-pet tentang dirinya. Orang bukan suka sangat dengar kan. Jadi itu yang kadang-kadang video saya tu jadi panjang, sebab kadang-kadang saya suka berkongsi cerita, tapi dah terbiasa bercerita, tak semua orang suka dengar. Elok orang nak tengok, orang lari skip tengok benda lain kan. Jadi itu biasalah. Okay? Minta maaf lah kalau saya macam tu kan. Kadang-kadang personality hijau ni dia tak perasan. Kalau anda personality hijau, anda tak perasan kita buat macam tu. Sama ada juga, setiap satu warna tu ada kelebihan dan ada kelemahannya. Kalau anda tak dapat datang untuk buat analisis ini, anda boleh datang ataupun anda boleh buat test pada buku ini. So kita dah baca pada bab sebelumnya. So anda kena scroll cari video-video atau pergi ke YouTube Hijrah Diri TV. Anda akan kena cari bedah buku. Dalam bedah buku tu saya dah kongsikan video-video yang saya tips sebelum ini. Ataupun anda beli saja buku ni, Bongkar Potensi Diri. Dalam ni ada ujian warna. So anda buat ujian pada page-page akhir ni, jawab sahaja. Ada 7 set ujian tentang 7 warna. So yang mana jawapan yang paling banyak, itulah mungkin personality anda. Tolong like and share video ni, tanda sokong, tanda ijab kabul ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat keberkatan. Kita sambung personality hijau, aspek perhubungan. Personality ini mementingkan perhubungan. Malah keakraban dalam sesuatu perhubungan dengan seseorang itu dijadikan kayu pengukur kepada kejayaan mereka. Hijau ni amat pentingkan perhubungan. Keakraban dalam sesuatu perhubungan tu jadi kayu pengukur dia. Sekiranya mereka mampu menjalinkan perhubungan yang rapat dengan orang ramai, ia dianggap sebagai satu kejayaan bagi diri mereka. Namun begitu, mereka juga menilai kejayaan hidup mereka melalui penghayatan cara hidup yang tenang dan damai. Keluarga dan rakan rapat penting bagi personality hijau kerana mereka mengharapkan sokongan dan galakan daripada golongan ini. Mereka berpendapat golongan inilah yang memahami dan menerima mereka dengan seadanya. Mereka berhubung
Melalui perhubungan, mereka dapat berkongsi apa sahaja yang difikirkan serta dapat meluahkan apa yang terpendam dalam diri. Personaliti hijau suka bertanya dan bercakap mengenai topik perhubungan. Sifat mereka yang suka terhubung sering menjadikan topik perhubungan sebagai isu kegemaran semasa berkomunikasi, sama ada berkait rapat dengan diri sendiri ataupun orang lain. Mereka belajar mengenainya dan mereka suka berkongsi informasi yang mereka tahu tentangnya dalam perbualan mereka. Orang hijau ni aspek perhubungan dia penting. Jadi mereka menilai apabila suatu perhubungan itu berjaya dengan menilai sejauh mana perhubungan itu berlaku. Dan kalau ramai, tapi bukan hanya ramai lah, kalau berkualiti perhubungan itu dan katalah jumlahnya pun besar, jadi mereka akan rasa itulah kejayaan yang mereka mampu capai. Tapi bab perhubungan ni susah kan? Kita tak boleh nak jaga hati semua orang, dan tak semua orang pun faham tentang semua orang yang lain. Jadi kita pun ada masanya kita akan lebih faham tentang orang yang dekat dengan diri kita sahaja ataupun diri kita sahaja. Sebab itu dalam menilai sesuatu kadang-kadang mungkin kita tersalah nilai sebab kita lihat atau kita rasa dalam aspek kita sahaja. Jadi orang hijau ni dia lebih suka berbicara tentang perasaan itu, tentang perasaan orang lain, tentang perasaan dia. Jadi kadang-kadang bila disembang tu pusing-pusing-pusing, aspeknya adalah tentang hubungan. Jadi bagaimana dia tanya, bagaimana hari tu okey ke kan, bagaimana dengan bagaimana kawan hari tu nampak macam bertegang, dah baik balik ke. Dia concern tentang perhubungan orang lain. Kalau orang lain gaduh, dia akan susah hati. Itu karakter orang hijau. Personaliti hijau seorang yang terbuka, oleh itu tidak sukar bagi mereka berkomunikasi dengan pasangan. Mereka berkomunikasi secara semula jadi. Apa yang diperlukan mereka adalah seseorang yang sudi bersama dengan mereka untuk mendengar percakapan mereka. Namun begitu, walaupun personaliti ini dapat berkomunikasi dengan baik, ia bukanlah jaminan mereka dapat menjalinkan perhubungan yang rapat dengan orang lain. Mereka mungkin menjangkakan mereka berjaya menjalinkan perhubungan yang rapat dengan orang lain, sedangkan apa yang berlaku adalah sebaliknya. Keterbukaan dalam sesuatu perhubungan tidak menjamin kejayaan. Kadang-kadang sifat terbuka ini dapat melukakan hati orang lain sekiranya tidak berhati-hati dan peka. Personaliti hijau mesti peka pada topik mana yang sensitif, pada topik mana yang tidak. Orang hijau ni dia terbuka, sometimes dia keep mind open. Jadi bila dia bercerita, dia suka berterus terang. Kadang-kadang dia tegur, kadang-kadang dia cakap sesuatu tu mungkin orang yang dengar tu dia tak suka. Contohnya mungkin orang violet ke ataupun orang merah ke, dia tak suka ditegur, dia tak suka diberitahu itu dan ini. Jadi bila dia terbuka dan dia tengok orang hijau ni, dia tengok, dia kata orang ni selalu tak menepati masa kan. Jadi dia cakap lain kali datanglah awal sikit kan, orang lain tak baik tau, so orang lain tunggu. Jadi dia cakap tu ikhlas, dia cakap tu betul. Tapi untuk orang yang dengar tu dia tak suka. Dia tak suka. Jadi dia akan sentak. Bila sentak, mereka akan meninggalkan orang hijau ataupun akan buat sesuatu yang akan melukakan personaliti hijau ataupun pasangan mereka ni tadi. Dan akhirnya orang hijau yang makan perasaan, makan hati. Sebab orang yang violet ke orang merah tadi tu, dia tak kisah pun. Bila dia buat tu, dia tak rasa apa-apa. Sebab dia ikut kepala dia kan, lantak kau lah, suka hati aku lah nak cakap apa, contohnya begitu kan. Jadi orang hijau ni lah yang kena berhati-hati. Sebab kadang-kadang bila dia tegur, walaupun dia ikhlas, contohnya macam saya jadi konsultan, saya tegur, tapi bukan semua orang boleh terima. Jadi kadang-kadang saya juga kena bersedia bahawa teguran saya itu akan ditolak dan akhirnya saya yang akan dibenci, saya yang akan ditinggalkan, saya yang akan dilupakan. Jadi saya yang hilang bisnes. Contohnya begitu. Sebab apa? Sebab dalam soal ini juga dia soal prinsip. Orang hijau ni bila dia terbuka, dia natural, dia juga jujur. Bila dia jujur, tak semua orang suka dengan sesuatu teguran, walaupun sesuatu teguran itu jujur. Betul tak? Tanya pada diri anda sendiri. Anda suka tak teguran yang kadang-kadang kita memang terasa kan? Kalau ustaz tu jenis tegur yang sentap, memang sampai ke dalam, tapi
kita akan tersinggung dengan kata-kata itu. Jadi sifat degil kita, sifat ego kita, kadang-kadang kita tak nak terima, padahal yang ditegur tu betul. Kena pula ustaz tu hijau, dia memang suka cakap terus terang, cakap secara jujur, cakap secara ikhlas, dan dia suka berkomunikasi. Dia cakap je apa yang nak cakap. Tapi orang hijau juga kena berhati-hatilah, sebab itu juga boleh menjadi kelebihan, itu boleh menjadi kelemahan. Saya selalu analogikan ini sebagai, kalau kita ni lebih makan gula, gulalah cepat habis dulu. Jadi gulalah kerap kena beli, macam tu lah. Pada personaliti hijau, perhubungan intim dan seksual adalah sesuatu yang menggambarkan ikatan yang mesra dan rapat. Oleh itu, personaliti warna ini sememangnya begitu menikmati perhubungan intim yang aktif. Mereka bertindak secara semula jadi pada aktiviti seksual kerana pada mereka ia adalah sebahagian daripada cara menghayati kasih dan sayang. Mereka ni menghayati hubungan intim. Mereka perlukan pelukan, mereka perlukan belayan, sama macam personaliti kuning juga. Tapi kalau personaliti kuning, dia kadang-kadang dia hit and run. Hijau dia lebih kepada perasaan. Ini tidak bermaksud mereka mempunyai daya keinginan dan nafsu yang tinggi pada seks. Sebaliknya, ia lebih menggambarkan fitrah manusia sendiri yang berekspresi melalui kasih sayang, melalui belayan dan hubungan intim. Mereka juga pentingkan keharmonian dan dalam menjalankan perhubungan intim dengan pasangan. Sekiranya hati mereka dalam keresahan dan tidak tenang, mereka menolak untuk melakukannya. Jadi orang hijau ni, kalau pasangan anda hijau ke, ataupun kalau anda orang hijau ke, kalau mood tengah tak baik tu, dia tak nak bersama. Kalau kata dalam perhubungan suami isteri, for example, jadi dia rela untuk tak apa, tangguhkan nantilah, tunggu masa yang sesuai, tunggu happy, tunggu mood dia okey dulu. Jadi susahlah juga kalau pasangan anda jenis yang tak faham macam tu kan. Dia kata anda menolak pula kan. Jadi kalau jadi isteri, jadi susahlah sikit. Jadi kena cepat pandai tune, kena cepat pandai pujuk. Daripada segi kesesuaian, personaliti hijau sesuai dengan personaliti violet. Namun hijau suka bersama dengan personaliti merah dan kuning kerana mereka tertarik dengan perwatakan mereka. Dengan personaliti merah, hijau dapat menyalahkan potensi kerana dengan merah adalah satu warna yang kaya dengan tenaga dan semangat. Dengan personaliti kuning pula, hijau adalah warna sukakan sifat kuning yang dapat memberikan kegembiraan kepada mereka. Sifat ceria dan humor personaliti kuning mewarnai sesi perbualan dan ataupun sesuatu perhubungan. Jadi hijau serasi dengan violet, merah dengan kuning. Walaupun tadi saya bagi tahu orang kuning, orang violet tadi tak cakap lepas, tapi hijau tetap serasi sebab yang opposite. Ingat tadi law of balance, law of attraction berlaku apabila ada hukum pasangan. Hukum pasangan ni datang daripada law of balance. Law of balance ni maknanya satu lain. Jadi sebab satu ini tadi dia cakap lepas, satu ini tadi suka bercakap, jadi dia akan match juga. Jadi dia sentiasa dapat berinteraksi dengan positif, walaupun satu tu mungkin bagi dalam bentuk yang kadang-kadang kata dia hurts kan, yang satu lagi, tapi satu lagi tu dia cuma perlu berhati-hati dan tak terlalu ambil hati dengan apa yang orang itu cakap. Okey, itu saja aspek berhubungan. Jika anda baru mengikuti video ini, kita sedang membicarakan tentang aura personaliti warna, personaliti 7 warna. Kita sedang baca personaliti hijau dan kita baru saja baca aspek sosial dan perhubungan. So kita akan masuk bab kewangan dan kerjaya. Tolong like and share, tanda ijab kabul ilmu, tanda akad ilmu, dan mudah-mudahan ilmu ini dapat keberkatan anda memahami kehebatan penciptaan, bahawa Allah menjadikan manusia ni tadi berbagai warna-warna dirinya. Personality warna ni pada sesetengah orang ada satu ilmu yang baru, tapi pada sesetengah orang dia mengenal manusia ni tadi, melihat potensinya juga melalui asam garam ataupun karakter yang disebut sebagai bezanya warna-warna kulitmu, seperti mana yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Petikan ayat yang berbunyi bezanya warna-warna kulitmu. Jadi warna kulitmu ni tadi, warna bezanya bahasa dan
dengan warna kulitmu ni tadi, Allah gambarkan tentang berbezanya sikap dan karakter manusia. Jadi apakah warna kulit kita ni tadi? Mungkin Allah bukan maksudkan dengan tone yang cerah, gelap, kuning lansat, warna brown, warna peach color ke, bukan. Warna kulitmu ni tadi mungkin juga spektrum cahaya, seperti mana Allah menghiaskan warna-warna kulit pada alam dengan tumbuhan, haiwan, sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan yang ada berbagai warna, dan spektrum warna pelangi ada 7 warna. Okey, jadi mungkin dalam perspektif ini, kalau nak belajar tentang psikologi warna, so dia ada 2, iaitu energi, psikologi. Sebab dalam energi dia ada konsep 7 warna. Psikologi memahami 7 warna ni aspeknya dari segi pendekatan psikologi. Jadi rupa-rupanya ilmu ni dah berusia lebih lama daripada ilmu psikologi yang ada ataupun yang biasa, yang nak memahami tentang sifat manusia, yang akhirnya tadi nak dikaitkan dengan kelemahan manusia yang bersifat stres, bersifat nanti akan ada anxiety, akan ada yang Down syndrome, kalau mental disorder kan, ada yang bersifat autism, ada yang bersifat disleksi. Jadi itu penyakit-penyakit psikologi ataupun penyakit-penyakit mental disorder yang dikaitkan dengan behavior, human behavior. So besar, tapi kalau psikologi moden dia banyak kaji dari segi itu. Kalau dari segi ini dia kaji tentang human behavior pattern. Saya bagi contoh mudah lah, kalau anda rasa dia terlalu tinggi ataupun terlalu ilmiah kan. Orang dulu dia tengok karakter anak tu melalui 4 unsur: tanah, air, api, angin. Tak tahu macam mana. Dia kata yang ni elemen tanah, yang ni sebab dia abang long dia angin, yang ni dia api. Contoh begitu. Tapi bagaimana dia nak mengesan yang mana tanah, mana air, mana angin, itu ada formula, ada kaedah. Sama juga manusia ni ada 7 warna. Macam mana nak mengesan 7 warna diri tu, kena ada kaedah dia, ada ujian dia, ada alat dia, ada sensor dia untuk kita ukur, untuk kita kenal pasti. Menggunakan biofeedback teknologi, sains dah bantu untuk kita mengesan yang mana unsur, yang mana warna apa, yang warna apa, sebab dia frekuensi boleh diukur. Dan yang keduanya, kalau anda satu warna, katalah anda warna merah, anda juga bawa berbagai warna yang lain. Jadi kita ni berwarna-warni. Dalam arti kata lain, kita mungkin ada satu warna asas, iklim. Kita ni orang Malaysia, iklim khatulistiwa, tapi kita boleh saja duduk dekat New Zealand, kita boleh saja duduk dekat Eropah, kita boleh saja duduk di negara Arab, sebab kita boleh adaptasi dengan berbagai iklim, yang iklim tadi juga berbagai frekuensi warna pada alam. Okey, kalau saya harap penerangan itu dapat memahamkan anda. Okey, kita perlu cepat. Personality hijau, kewangan dan kerjaya. Personality hijau mempunyai keinginan dalam memiliki wang yang banyak dan hidup dalam kesenangan. Hijau ni taste tinggi ya. Namun mereka bukan daripada kalangan yang suka kuat bekerja. Mereka tak suka kuat kerja, mereka kerja smart. Mereka kerja simple tapi mereka nak duit yang banyak. Mereka kurang committed pada tugas mencari wang dan sering mengharapkan orang lain yang menjanakannya bagi pihak mereka. Mereka jarang mahu berfikir lebih tekun dan kreatif dalam soal bagaimanakah caranya untuk mendapatkan wang yang lebih. Mereka cepat selesa dengan cara konvensional, makan gaji contoh, asalkan pendapatan mereka berterusan. Ada kalanya mereka lebih gemar berharap dan bergantung kepada orang lain bagi menampung mereka serta memikirkan kaedahnya. Namun begitu, mereka tidak pula sukakan kesusahan, kerana hidup susah menyebabkan mereka tidak harmoni dan tenang. Ini menjadikan mereka seorang yang bijak dalam berbelanja dan pandai berjimat. Mereka selesa dengan hidup sederhana asalkan fikiran tenang dan hidup penuh kedamaian. Baik, personality hijau dia tak begitu suka nak kerja kuat atau kerja terlalu tekun. Dia suka light and easy, dia suka benda yang tak terlalu teruk bekerja. Jadi mereka lebih pilih yang sederhana,
tetapi bidang-bidang yang dapat menjanakan lebih banyak wang ataupun dapat untung yang lebih. Jadi biasanya kalau mereka buat bisnes, orang hijau juga seorang usahawan, mereka akan upah orang lain untuk memikirkan, untuk menjanakan. Mereka jadi tokey saja. Ataupun mereka, kalau mereka yang nak secure income, mereka lebih suka makan gaji. Sebab itu kita tengok ada orang yang, kalau orang bisnes kan, dia kata heran tengok orang tu cukup dengan 4,000 sebulan, cukup dengan 3,000 sebulan. Pada kita tak cukup kan. Mungkin kita orang kuning, kita orang yang suka benda yang mahal, taste yang tinggi. Orang hijau tadi dia sederhana, beli yang biasa-biasa pun dia tak kisah, beli dekat uptown pun dia tak kisah, bukan hanya dekat butik-butik mewah saja. Jadi orang taste cita rasa ni tadi sebab personality kita yang berbeza-beza. Okey, jadi hijau ni dia quite balance. Jadi biasanya mungkin dia makan gaji, kerja kerajaan, kerja government, kerja menteri. Jadi dia belajar tinggi untuk dapatkan jawatan yang bagus. Jadi pengurus ke, jadi apa ke, jadi dia ada secure income. Jadi musim PKP ni kan, lagilah secure income. Jadi orang hijau amat suka. Jadi dia minta PKP ni disambungkan. So alhamdulillah doa dia dimakbulkan. Sebulan lagi PKP contoh kan. Jadi orang hijau ni dia tak nak pening-pening fikir. Sebab tu dia tak sukakan tekanan. Jadi bila dia tak sukakan tekanan, tak suka harmoni, jadi kadang-kadang dia tahu pendapatan dia banyak tu, dia berjimat. Personality hijau tidak suka terlibat dengan permasalahan termasuk kewangan. Mereka berhati-hati serta tidak berani mengambil risiko. Contohnya mengeluarkan modal bagi memulakan perniagaan atau bersaing dalam perniagaan. Ia hanya menjadikan mereka berasa resah. Sikap ini ada kalanya menjadikan mereka tidak bersemangat, tidak mempunyai semangat juang yang baik serta tidak kompetitif. Maka pada mereka hukum alam dapat memenuhi permintaan mereka dengan cara yang tersendiri. Pada mereka Allah dah tetapkan rezeki, jadi tak payah nak paning-paning, insya-Allah ada nanti. Alam ini saling berinteraksi dan berhubung antara satu sama lain. Oleh itu mereka percaya alam ini dapat membantu mereka dalam mencapai matlamat yang mereka inginkan. Maka tidak perlulah terlalu mendesak atau memaksa diri bagi mencapai apa yang dihajati. Mereka perlu bijak berkomunikasi tentang apa yang diingini agar mereka mudah menerima dan mendapat pertolongan daripada orang lain. Kepercayaan ini kadang-kala membawa kepada keburukan. Sikap ini menyebabkan mereka tidak aktif untuk mengambil tindakan dan hanya sekadar berharap. Kesan negatif yang lebih buruk lagi adalah jika mereka terlalu bergantung kepada takdir atau nasib atau orang lain. Mereka hanya berharap agar mereka dapat atau mereka selalu disuapkan. Orang hijau ni kalau yang negatif dia terlalu redo, dia terlalu pasrah. Redo je lah, nak buat macam mana kan, dah nasib. Itu kadang-kadang yang kurang bagus lah pasal orang hijau. Sebab dia sentiasa ada yang positif dan negatif. Kalau tenaga itu harmoni, dia jadi positif. Kalau tenaga itu terlalu kurang, dia jadi negatif. Dia tetap personality hijau, tapi tenaga dia weak. Bila weak, dia jadi yang negative aspect of personality hijau, which is dia terlalu jenis yang redo, cepat redo, apa-apa sabar je, apa-apa pasrah je, apa-apa nanti Allah hantarlah rezeki. So dia terlalu harapkan takdir dapat mengubah, dia tak nak ubah takdir dia kan. Jadi yang ni pun Allah Ta'ala tak suka kan. Jadi kita kena berusaha. Namun begitu, personality hijau mempunyai kekuatan menyelesaikan masalah. Mereka dapat berfikir secara sistematik dan menyusunkan strategi. Hijau itu kelebihan, dia perfectionist. Dia dapat susun strategi, dia dapat susun yang bersistem. Sebab itu kadang-kadang dia dilihat agak lambat, tapi sistem itulah yang berkesan. Mereka dapat berfikir secara sistematik dan menyusunkan strategi. Mereka tahu bila dan mana mahu menggunakan idea mereka. Dengan mempunyai ramai kenalan, mereka tahu mereka dapat memperolehi bantuan sekiranya memerlukan.
Dengan ada banyak kenalan ataupun dia suka bergaul, tadi kan kita dah cakap aspek sosial, jadi dia tahu orang ni kuning, orang ni hijau, jadi dia tahu dengan siapa nanti dia nak ambil ataupun dia perlukan apa. Dengan mempunyai ramai kenalan, mereka tahu dengan yang mereka dapat memperoleh bantuan sekiranya dengan siapa mereka akan dapatkan bantuan sekiranya memerlukan. Personality ini juga tahu membezakan teman mana yang mampu membantu mereka menyelesaikan sesuatu perkara dan yang mana yang teman yang tidak. Oleh itu mereka tidak suka menghadapi masalah dengan kelebihan yang ada pada diri mereka. Antara kelebihan personality hijau yang lain adalah mereka mempunyai idea dan gerak hati semula jadi yang dapat membantu mereka. Daya ini membolehkan mereka sentiasa mempunyai pilihan dalam membuat keputusan. Namun begitu, mereka jarang mahu melaksanakan idea. Namun begitu, personality hijau jarang mahu melaksanakan idea atau naluri ini sendiri. Sebaliknya, lebih mengharapkan supaya orang lain yang dapat menerima idea dan seterusnya membantu merealisasikan idea tersebut. Orang hijau ni kalau dia ada idea dan dia dah boleh susun, dia buat sistem, tapi dia sendiri dia tak nak begitu komitmen dia seorang. Dia nak orang lain juga terima idea dia dan tolong untuk bagi idea itu menjadi realiti. Mereka hanya berusaha bagi merealisasikan apabila dalam keadaan terdesak. Sikap ini menyebabkan mereka suka menghabiskan kerja kerana kurang berminat untuk mengambil tindakan secara fizikal. Mereka pandai merancang tapi kadang-kadang tak pandai nak komplitkan dari segi realiti, dari segi fizikal. Mereka kurang berstamina untuknya dan sekadar berminat menyelesaikannya dalam bentuk pemikiran ataupun idea. Jadi mereka banyak bagi pandangan idea tapi teknikal minta orang lain yang selesaikan. Personality warna ini sukakan sesuatu pekerjaan yang memerlukan interaksi. Oleh itu mereka sukakan pekerjaan yang melibatkan perhubungan antara mereka ataupun dengan alam sekitar. Mereka juga suka bekerja dalam suasana yang harmoni serta tidak memerlukan aktiviti lasak. Pekerjaan yang sesuai untuk personality ini adalah peladang, pekebun, juruterapi, kaunselor, pensyarah, pendidik, guru, peguam, doktor, penternak ataupun peniaga hasil pertanian. Jadi kalau anda guru, pensyarah, kaunselor, juruterapi, anda tukang urut, anda konsultan, anda peladang, pekebun, anda bisnes buat hasil tanaman, bisnes kayu, bisnes ubat, bisnes kan pokok-pokok, anda mungkin personality hijau. Banyak idea tapi nak orang lain yang bantu dia untuk implementkan. Jadi dia nak solvekan problem pun based on idea. Kadang-kadang dia tak nak turun padang untuk buat. Jadi hati-hati personality hijau kerana dalam bisnes yang kejaya ada masanya kita kena buat sendiri, turun padang, lone ranger ataupun tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Baik, tamat untuk dari segi kerjaya dan keuangan. Adakah doktor akan kupaskan personality indigo? Ya, selepas hijau biru, lepas biru indigo. Tolong like and share video ni, tanda akad ijab kabul ilmu dan tanda anda support dan sokong usaha kecil saya untuk bertalaki musim PKP kan. Dah sambung-sambung ni kan, sudah 20 kali dah. Setiap satu kali tu sejam-sejam kan. Kalau anda termiss, nanti anda boleh tonton video ni kemudian. Tapi tetap tolong like and share, tanda akad ijab kabul ilmu dan tanda kita dah faham supaya dengan akad ijab kabul tadi Allah bagi kita dapat manfaatkan ilmu ni untuk kebaikan. Kalau anda yang baru mengikuti, kita sedang baca buku Aura Personality Warna, cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan melalui perspektif yang segar komprehensif. Tulisan saya pada tahun 2008 dan buku ini telah habis dan tak ada diulang cetak, saya rasa lebih 10 kali. Dah sold out di pasaran dan tak diulang cetak lagi. Jangan tanya macam mana nak dapat. Jadi kita baca buku yang dah tak ada dijual tapi masih lagi available dan mungkin anda boleh pinjam daripada orang yang ada ataupun saya tak pinjam lah. Saya banyak pinjam pada orang ni tak pulang balik. Dan kalau mungkin anda nak, anda cari di library ya, State Library, National Library. Kalau di Selangor, di State Library, di library daerah semua ada.
tahun 2000 berapa belas hari tu saya bekalkan pada setiap library ada 5 buah buku, 3 buah buku di setiap library, 3 naskah di setiap daerah di negeri Selangor. Okey, kita sedang baca personality 7 warna dan kita sedang baca part personality berwarna hijau dan kita masuk aspek kesihatan dan pertumbuhan. Personality hijau, aspek kesihatan dan pertumbuhan atau perkembangan, growth ya. Personality hijau biasanya mempunyai kesihatan yang baik dan menakjubkan. Penghayatan mereka kepada alam menjadikan mereka bijak memilih pemakanan dan gaya hidup yang sihat. Ini juga turut dibantu oleh sikap mereka yang sukakan kedamaian dan ketenangan dalam apa jua aktiviti kehidupan mereka. Sikap ini menjauhkan mereka daripada belenggu gelombang stres yang berlebihan. Mereka mempunyai keupayaan untuk memperbaiki kesihatan diri mengikut berbagai keadaan semasa. Mereka juga bijak menggunakan keindahan dan rahsia alam bagi mencapai rasa tenang, sehat dan selamat. Salah satu cara menjanakan bateri kehidupan mereka adalah dengan beristirahat. Personality ini perlu meluangkan masa bersendirian selepas sekian lama berinteraksi dengan orang lain. Cara rehat yang paling sesuai adalah dengan mengamati dan menikmati keindahan alam semula jadi, seperti berehat di kawasan taman, tasik, pantai dan pergunungan. Faktor alam dengan pemandangan yang natural dapat menjadikan kunci kerehatan serta dapat meningkatkan tenaga semula jadi mereka. Personality ini juga perlu terlibat dengan aktiviti fizikal. Ia perlu ini perlu supaya mereka dapat membekalkan tenaga dan stamina kepada kesihatan tubuh badan. Senaman yang dapat membantu mereka memperolehi kedua-dua faedah di atas dalam satu aktiviti adalah seperti melakukan riadah di taman tasik, bermain golf, berenang ataupun bermain dengan pets ataupun haiwan peliharaan di luar rumah. Aktiviti-aktiviti seperti ini dapat membantu mereka memiliki ketenangan, minda emosi dan dapat fit untuk fizikal. Macam main golf kan. Game orang yang dia relax, dia makan fizikal, penat badan kan, tapi dia relaxkan mind, dia tak adalah macam main bola, berlari apa semua kan. Dan perlukan fast game, quick mind, dia relax mind apa semua kan. Berenang contohnya begitu sambil dia enjoy nature. Sebab tu orang hijau juga dia pergi beriadah di tempat-tempat yang relate kepada nature. Tai chi, qigong, itu juga kaedah orang hijau beriadah. Okey, mereka perlukan sesuatu yang bersifat ketenangan dan mereka biasanya cepat beradaptasi dengan alam. So mereka pandai ambil kesempatan, mereka jaga pemakanan. Sebab itu ilmu ni juga, bila saya buat screening aura, bila datang ke center atau klinik saya scan anda punya aura, kita akan cakap juga dalam aspek kesihatan, bagaimana anda nak menjaga kesihatan based on warna apa yang anda miliki. Sebab set-set berbeza memerlukan solusi-solusi yang berbeza. Sebab itu bagaimana ubat tu bagus, tak semua sesuai. Sebab itu kita tengok macam zaman penyakit yang banyak virus apa semua ni, tak semua orang beri efek yang sama. Umur satu faktor, jantina satu faktor, dan aspek daya tahan badan satu faktor. Setengah kata sebab jenis darah O lain, darah A lain, darah B lain, donor lain, darah yang penerima lain. Jadi efek-efek itu menjadikan kita punya antibody berbeza. Sebab tu efek sesuatu penyakit juga menjadi berbeza. Dalam ilmu energi, dalam ilmu warna, tenaga ini tadi membekalkan set tenaga yang berbeza, cara solusi berbeza dan efeknya pun akan berbeza. Penyakitnya akan berbeza dan cara nak menyelesaikan penyakitnya berbeza. Orang hijau, anda dapat natural medicine melalui pemakanan. Dia suka ulam, dia suka sayur, dia suka benda-benda yang masak segar-segar. Dia tak suka makan makanan yang mungkin dah ulang-ulang masak. Dia suka masak yang fresh. Jadi cara yang demikian juga membantu dia menjana kesihatan yang baik. Dia tak suka terlalu dia jaga berat badan. Dia tak suka terlalu macam terlalu
enjoy food sampai tidak enjoy dia punya physical outlook, physical nature dia. Jadi dia selalu mementingkan bagaimana rupa dia, tapi bukan untuk di kaca mata orang lain, untuk diri dia sendiri. Beza dengan orang yang jaga badan untuk tunjuk pada orang lain. Dia beza sebab dia cari makan ke kan, dia mungkin jadi model ke, ataupun dia nak pergi pejabat, dia nak dia lihat cantik ke, dia berbeza. Orang hijau dia simple, berpakaian simple, dia tidak terlalu menonjol, tetapi dia jaga fitness, jaga kesihatan macam orang tua-tua dulu. Dia memang lebih cenderung kepada nature, sebab walaupun mungkin dia bukan warna hijau, tapi dia adaptasikan cara hidup hijau di dalam kehidupan dia. Okey. Bagi mendapat hidup yang lebih harmoni, personaliti hijau perlu tahu apa yang kehendak dan apa keinginan mereka. Mereka perlu mempunyai matlamat yang jelas supaya kehidupan mereka dapat diseimbangkan. Selain itu, penetapan matlamat juga dapat membantu mereka memperolehi hasil yang optimum kerana mendapat sokongan secara natural dari alam semula jadi. Seorang hijau dari segi tadi kesihatan, dari segi perkembangan diri pula, mereka kena tahu apa yang kehendak, apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kehendak. Jadi kena pandai membezakan, sebab keperluan kena ada. Kalau kehendak dia boleh ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Jadi orang hijau ni kadang-kadang dia keliru dekat situ. Kadang-kadang dia rasa itu keperluan. Sedangkan untuk orang hijau yang simple, dia terlalu simple. Yang berselera besar, terlebih pula hijau dia berlebih-lebihan, dia berselera besar. Okey, jadi dia kena pandai pilih supaya tidak memberikan tekanan. Mereka juga perlu tahu yang mereka bertanggungjawab dalam setiap perkara berkaitan dengan diri mereka. Mereka perlu sedar mereka tidak boleh sentiasa bergantung atau berharap kepada takdir ataupun orang lain. Mereka perlulah berusaha mengeluarkan potensi diri mereka sepenuhnya, kerana sebenarnya mereka adalah seorang yang bijak dalam memikirkan idea yang bernas, rasional dan seimbang. Personaliti hijau perlu berinteraksi bagi mengekalkan keseimbangan mereka. Kehidupan mereka menjadi tertekan jika mereka memendam perasaan. Mereka perlu selalu terhubung dengan minda dan perasaan serta bijak mengimbanginya. Mereka juga perlu menggunakan kelebihan mereka sebagai seorang pendamai, tenang dan penyembuh semula jadi kepada orang-orang di sekeliling yang memerlukan nasihat dan pandangan mereka. Apa yang mereka dapat sumbangkan kepada masyarakat adalah daya kestabilan mereka dalam menangani sesuatu isu. Jadi orang hijau ni antaranya kerana kelebihan dia sebagai seimbang, stabil, nature, dia dapat menjadi penasihat, dapat menjadi seorang yang dapat membantu orang lain menyelesaikan masalah untuk melihat dalam perspektif ini, dalam perspektif alami, dalam perspektif nature, dalam perspektif yang mungkin natural. Jadi kadang-kadang orang nak selesaikan solusi ni secara teknikal balik. Jadi kadang-kadang dia ni dapat membantu orang melihat secara alami. Contohnya dia kata ini dah takdir, ini dah satu benda yang mungkin fitrah. Jadi kita kena terima bahawa fitrah diri kita, kemampuan kita macam tu. Jadi dia dapat menenangkan orang supaya tidak terlalu menyalahkan diri apa semua. Jadi menjadikan dirinya kaunselor, penasihat secara semula jadi. So itu bagus untuk perkembangan dirinya dan bagaimana dia dan orang lain. So salah satu aspek perkembangan yang lain, personality ini perlu membenarkan diri mereka terlibat secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat umum. Mereka mempunyai kemampuan untuk menunjukkan rasa simpati dan mampu berinteraksi dengan masyarakat dengan sikap mereka yang peramah dan mementingkan ikatan perhubungan. Jika mereka mula peka, mereka tentu dapati kehadiran mereka dapat meimbangi, seterusnya memberi keharmonian kepada masyarakat di sekeliling. Daya keikhlasan dan sensitiviti mereka pada kepentingan hidup yang harmoni menjadikan kata-kata mereka sebagai penawar semula jadi. Malah mereka mampu menjadi contoh dan idola yang bersifat natural, alami, harmoni dan tenang. Itu antara peranan orang hijau ni, sebab mereka mampu untuk menyumbang kembali kepada masyarakat, dan tanpa mereka sedar ataupun kalau mereka lebih istiqamah, mereka akan dapati mereka mampu menjadi role model yang bercakap tentang mungkin ikon dari segi natural, ikon dari segi hijau, ikon dari segi alam semula jadi, ikon dari segi yang bersifat sederhana, yang bersifat qanaah. Islam itu sendiri logonya berwarna hijau yang bersifat sederhana, selamat itu yang
tak berlebih-lebih, tidak berkurangan. Tidak bermaksud kita miskin, tidak bermaksud kita susah. Selamat ini tadi sentiasa dalam keadaan yang tadi nakkan sesuatu dalam yang dalam redha Allah, dalam restu alam. Jadi kalau kita ada rumah besar di tepi gunung yang tidak stabil pada gunung, tu pun tak bagus. Jadi kita nak rumah yang besar tapi dekat dengan alam. Jadi kita buat rumah yang sesuai mungkin dengan alam semula jadi tadi contohnya. Jadi yang tidak terlalu menggugat kestabilan alam. Jadi itu yang tak runtuh, contohnya macam tu. Jadi dia buat yang lebih nature, yang lebih natural. Jadi orang hijau ni seorang yang tanpa disedar dia dapat membantu menyumbang balik menjadi ikon ataupun menjadi duta yang akan sering bercakap mesej-mesej yang bersifat keselamatan, kedamaian, keharmonian, salam aura kedamaian. Jadi dia bercakap tentang sesuatu yang bersifat natural, fitrah, kembali kepada alam semula jadi, menghayati khasiat-khasiat alam, penawar daripada alam ataupun sesuatu yang bersifat alami, termasuk dalam pemakaian, muzik, pemakanan, kesihatan, kehidupan, cara berniaga, cara kerjaya dan sebagainya. Itu antara kelebihan orang hijau. Mungkin anda orang hijau, mungkin pasangan anda, mungkin ibu bapa anda, mungkin anak-anak anda, mungkin anda berhasrat nak jadi orang macam itu. Jadi anda membawa ciri warna itu dalam kehidupan. Jadi hijau ni adalah sesuatu yang ramai dan banyak boleh kita hayati, miliki, kerana bumi ini Allah jadikan dengan tumbuh-tumbuhan yang kehijauan menjadi sumber oksigen, fotosintesis, hijau, fotosintesis, oksigen, dan oksigen ini menjadi keperluan kepada manusia. Dan dia tarik nafas, lepas nafas di bahagian paru-paru dan jantung. Paru-paru dan jantung ni frekuensi, apabila dilihatkan getaran dari segi sains, frekuensi jantung dan paru-paru itu menggunakan gema cahaya berfrekuensi hijau ukurannya. Okey, jadi segalanya saling berkaitan. Itu saja aspek personality hijau untuk kesihatan dan perkembangan diri. Dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini mendapat manfaat. Bantu like and share video ini, dan bantu like and share itu sebab anda rasa dia sesuatu yang baik dan sesuatu yang bagus, sesuatu yang unik dan rare, dan supaya lebih ramai orang dapat manfaat daripadanya. Mungkin share di page-page yang lain, supaya kenalan-kenalan baru anda ataupun saya dapat melihatnya. Mungkin mereka boleh follow video ini, mereka boleh mengenal pasangan mereka, dapat solusi untuk kesihatan pasangan mereka. Contohnya suami dia ada sakit jantung, ada masalah asma, isteri dia ada masalah asma yang kronik, isteri dia pula ada karakter-karakter yang saya sebutkan tadi, baik hati, seorang yang sensitif, seorang yang cepat perasa. Jadi anda mungkin mencari penawar-penawar, instead of hanya makan ubat-ubat hospital, cari penawar-penawar yang alam balik. Carikan klorofil ataupun alfalfa di farmasi, carikan EPO ataupun omega 3 di farmasi, ataupun carikan kaskara, carikan confrey. Itu nama-nama herba. Ataupun kalau nak mudahnya, cari ulam-ulam kembali, banyakkan buat, bawa dia keluar, bawa dia pergi dekat-dekat dengan taman supaya dia dapat senaman, berjalan, bermesra, beriadah di taman, bermesra dengan alam. Jadi di situ tengok-tengok dia kembali sihat, dia kembali tenang, dia kembali tidak mengalami tekanan perasaan, dia kembali pulih daripada anxiety disorder, dia kembali pulih daripada masalah depresi yang dia alami, ataupun apa saja masalah untuk personality hijau. Kita akan sambung personality biru dan seterusnya. Mintalah Allah bagikan saya kekuatan, sebab sebenarnya saya sekali rasa menyesal pun ada kan, sebab tak ramai yang nak tonton, tak ramai yang nak share pun. Orang-orang yang sama saja. Lebih baik saya buat di secret group, panggil orang yang sama saja dan buat hari-hari dekat situ kan. Tapi inilah ujian, inilah cabaran untuk menyampaikan ilmu yang mutasyabihat, yang tersirat. Mungkin Allah uji keikhlasan saya, Allah uji juga kesabaran saya untuk nak habiskan buku ini sambil berceloteh bercerita bulan puasa yang tak ramai orang nak dengar pun tetapi mungkin melaluinya mungkin 1-2 orang yang dengar tu, mana tahu kalau Allah jadikan ini sebagai penyembuhan,
mudah-mudahan dia menjadi amal jariah saya di akhirat kelak, mudah-mudahan. Lalu saya berdoa mereka yang dengar ni, mudah-mudahan ilmu ini Allah ijab kabulkan, Allah angkat taufik dan hidayah ilmu supaya anda dapat sesuatu daripadanya, memahami tentang kehebatan penciptaan Allah pada diri kita, dan akhirnya menjadi penawar untuk penyakit-penyakit rohani kita, dan akhirnya menjadi penawar untuk kita bertemu dengan rahsia penyembuhan alam yang mungkin menjadi asbab penyembuhan kepada apa sahaja masalah yang kita hadapi. Kalau penyakit fizikal mungkin boleh cari ubat fizikal, tapi kalau penyakit mental, emosi ataupun psikologi ni tadi mungkin melalui ilmu yang bermanfaat, dia menjadi satu solusi. Jadi mudah-mudahan mungkin dengan ilmu ni juga tak faham tapi bertemu jodoh jadi dengan perawat, jadi mungkin lepas ni nak datang buat rawatan apa semua kan, insya-Allah, mudah-mudahan. Itu saja, tolong like and share video ni. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.